Anda bersama saya dalam edisi khas Majalah 3 Operasi Fajar, dan kini saya bersama dengan 21 orang kaki tangan MISC Berhad yang sedang menjalani latihan Force Integration Training atau FIT. Latihan ini perlu dijalani oleh kaki tangan MISC untuk menyertai Operasi Fajar. Objektifnya adalah untuk mewujudkan semangat kerjasama di antara kaki tangan MISC dan Angkatan Tentera Malaysia. Selepas tamat latihan, kaki tangan MISC akan diserap ke dalam pasukan simpanan sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia. Ops Fajar telah dilancarkan Tentera Laut Diraja Malaysia berikutan insiden rampasan kapal Bunga Melati 2 dan Bunga Melati 5 pada Ogos 2008. Misi Ops Fajar adalah untuk mengiringi, menyelamat dan melindungi kapal-kapal berkepentingan negara yang melalui Teluk Aden. Setakat ini, 8 Ops Fajar telah pun dilancarkan dan tiada sebarang kapal MISC atau kapal berkepentingan negara di Tawalanun. Ops Fajar jelas membuktikan konsep pertahanan secara menyeluruh memberi manfaat kepada negara. Kita bersama wartawan Abdullah Siddiq Majin yang menyertai misi Ops Fajar ke-9 bersama kapal Bunga Mas 5. Kita saksikan. Tanpa kami sedari, pada hari pertama pelayaran kami menyusuri Teluk Aden ini, 3 buah kapal telah diserang lanun, 2 kapal ditawan dan sebuah berjaya melepasi kumpulan lanun yang ganas. Kapal ini semakin menghampiri kawasan yang berbahaya dan berisiko tinggi terhadap serangan lanun. Dan pada kejadian baru-baru ini, iaitu 28 hari bulan, sebuah kapal telah ditawan di kawasan ini, dan ini ada mesej yang dihantar oleh International Maritime Bureau of Piracy, amaran kepada kapal-kapal yang melalui kawasan ini. Jadi tuan boleh ceritakan sikit tentang kejadian tersebut. Kapal yang bernama MV Dover telah ditawan semalam pada jam 14.00 waktu Malaysia. Ancaman lanun ya di Gulf of Aden ni dia bertambah serius lebih kurang pertengahan tahun 2008. Lanun-lanun ni dia pada mulanya daripada Somalia. Di pertengahan 2008 ancaman ni daripada perairan Somalia mula berkembang kepada Gulf of Aden dan dia menjadi very serious. Kapal Bunga Mas 5, sebuah kapal auxiliary yang mampu beroperasi dengan kelajuan lebih 17 knot. Kerjasama MISC dengan TLDM ternyata suatu perkongsian pintar. TLDM telah mencadangkan kepada pihak MIC untuk kita melaksanakan perkongsian strategi di mana kita akan mengoperasikan di atas sebuah kapal yang boleh beroperasi untuk satu tempoh yang lama. Kedua, mempunyai satu tempat tinggal yang selesa. Ketiga, yang mempunyai platform untuk melancarkan helikopter dan bot-bot. Dan yang paling penting adalah mempunyai bekalan minyak yang tinggi supaya dapat beroperasi untuk satu tempoh yang lama. Kita bersetuju dengan penugasan ataupun pengoperasian sebuah kapal dagang dan ditukar milik kepada Tentera Laut Diraja Malaysia dan dinamakan sebagai kapal auxiliary TLDM. Dan kapal pertama yang dipilih ialah kapal Bunga Mas 5. Sebagai kapal pengiring, ia turut dilengkapi dengan hangar bagi menempatkan helikopter Superlink atau Fennec dan juga bot tempur milik TLDM untuk melaksanakan operasi defensif maupun ofensif jika diperlukan. Komander Kehormat Raja Linggam, Naib Presiden Perkhidmatan Pengurusan Kapal MISC, melihat kerjasama antara MISC dan TLDM sebagai suatu langkah inovasi yang berjaya.
Kerjasama MISC dengan Tentera Laut Diraja Malaysia telah bermula sejak tahun 1990 lagi, di mana tiap-tiap tahun kita mengadakan operasi exercise anti lanun Ops Naga Emas, kod name Ops Naga Emas, dan tiap-tiap tahun kita adakan operasi ini bersama-sama dengan Tentera Laut Diraja Malaysia, Jabatan Laut Malaysia, pasukan elit Pascal dan lain-lain agensi kerajaan di perairan Malaysia. Tiap-tiap tahun kita buat dengan jenis kapal yang lain, kapal LNG, kapal chemical, kapal petroleum, kapal kontainer. Jadi ini mengeratkan lagi kerjasama di antara MISC dengan agensi-agensi kerajaan yang lain, AMNO dan juga Tentera Laut Diraja Malaysia khususnya. Hampir setiap hari ada sahaja kapal yang ditawan lanun di perairan Teluk Eden. Kapal-kapal dagang sebenarnya mengikut peraturan antarabangsa ada restriction untuk bawa senjata api. So firearms are not allowed unless the government agrees to it. As a shipping company, apa kita buat sekarang ialah kita buat apa kita kata no-go area in certain area. Jadi kita instead of going straight, katakan kapal kita daripada South of Sri Lanka, nak ke Gulf of Aden, apa kita buat, we don't make a beeline coast of India, kita naik atas coast of Pakistan, coast of Iran, lepas tu kita turun, so that kita our voyages are pesisiran pantai. Atas kapal kita industri, kita ada apa kita panggil best practices that we must adopt. Kita bekalkan kapal-kapal kita dengan barbed wires. Barbed wires. Jadi per sekitaran kapal tu kita ada barbed wire. Jadi kalau dia nak panjat, si lanun ni nak panjat, susah sikit bagi dia. Lepas tu kita supply apa kita kata daripada kapal tu hot water, air panas, sekitar kapal tu. Jadi bila dia melalui perairan tu, air panas akan dikeluarkan daripada kapal. Jadi dia naik air panas kan, dia rasa susah sikit. Ada juga kapal-kapal yang mengambil services of armed security guard. Majority of shipping companies in the world, that's all what they're doing, and there is a risk going into that area. We wanted to do it a bit differently because we are very, very concerned about the safety and security of our sea staff. We do not want to compromise the safety and security of our sea staff. Fajar bermula sejak 28 Ogos 2008 apabila dua kapal milik negara iaitu MT Bunga Melati 2 dan Bunga Melati 5 ditawan oleh lanun. Selepas pembebasan tersebut, kerajaan telah mengarahkan supaya TLDM meneruskan operasi bagi melindungi kapal-kapal milik negara dalam perairan melalui perairan Teluk Eden. Setiap kapal yang melintasi Teluk Eden, termasuklah kapal LNG ini yang membawa kargo bernilai jutaan ringgit, berhadapan risiko diserang lanun. Jika bahan ini bermanfaat kepada anda, subscribe, likes dan share.